Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para peserta kursus kita bagi seri yang pertama. Unit Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Bukit Jana mengalu-alukan anda sebagai peserta kursus asas pengenalan unit beruniform siri 1. Kami, semua warga guru Sekolah Kebangsaan Bukit Jana mengalu-alukan kedatangan anda dan berharap agar anda dapat memberi sepenuh perhatian sepanjang sesi ini berlangsung. Anda akan mempelajari tentang unit beruniform yang ada di sekolah kita. Apakah itu unit beruniform? Ia merupakan satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian dan mempunyai dasar-dasar tertentu untuk diikuti dan dipatuhi. Badan beruniform di sekolah merupakan salah satu pasukan yang wajib disertai oleh murid-murid sekolah. Ini berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 menyatakan mengenai penyertaan murid-murid dalam aktiviti co-curriculum. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Jana memulakan aktiviti co-curriculum daripada umur 10 tahun hingga 12 tahun, iaitu bermula dengan tahun 4, 5 dan 6. Berikut merupakan objektif guru-guru selaku pemimpin atau penasihat unit beruniform di sekolah dan juga murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Jana. Pertama, mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin, mengurus dan mengoperasikan badan beruniform di sekolah. Kedua, mengetahui dan memahami kaedah, strategi dan prinsip pengurusan badan beruniform secara berkesan. Ketiga, mengetahui dan memahami kaedah dan strategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli badan beruniform yang dipimpin. Seterusnya, mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang, mengelola, menyelia dan menilai aktiviti dan badan beruniform yang dipimpin. Dan akhir sekali, mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa, berketerampilan dan berwawasan. Ini merupakan unit beruniform yang ada di sekolah kita. Yang pertama, ini merupakan logo bagi pengakap kanak-kanak. Ini pula adalah logo bagi Persatuan Pandu Puteri Tunas. Ini adalah logo bagi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Manakala ini pula adalah logo bagi Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan ini adalah logo bagi TKRS iaitu Tunas Kadet Remaja Sekolah. Ini adalah logo bagi TUSPA iaitu Tunas Pertahanan Awam. Tunas Pertahanan Awam baru sahaja ditubuhkan di Sekolah Kebangsaan Bukit Jana pada tahun 2021. Kita beralih kepada pengakap kanak-kanak. Kepengakapan wujud di dunia ini hasil kejayaan perkhemahan anjuran Robert Baden-Powell atau lebih dikenali sebagai BP di Pulau Brownsea, England pada 31 Julai hingga 9 Ogos 1907. Seperti yang anda sedia maklum, Robert Baden-Powell merupakan pengasas pengakap di seluruh dunia. Dari situ, kegiatan berpengakap telah pun muncul di tanah air
seawal 1908 lagi, dianggotai oleh anak-anak pegawai-pegawai British. Pasukan pertama pengakap bagaimanapun ditubuhkan di Singapura pada 1910 oleh Sir Frank Cooper Sands, seorang pemimpin dari Nottingham, England. Untuk 2 dekad seterusnya, pergerakan pengakap tersebar ke seluruh tanah Melayu dan Borneo. Pergerakan pengakap kanak-kanak merupakan salah satu badan beruniform yang ditubuhkan di sekolah ini. Pengakap kanak-kanak sekolah ini mengandungi ahli-ahli yang berumur antara 10 hingga 12 tahun. Pergerakan pengakap kanak-kanak menjadi salah satu gerak kerja kumpulan yang memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat di bawah program KBSR. Pergerakan pengakap kanak-kanak telah dipilih sebagai salah satu gerak kerja kurikulum yang diwajibkan di sekolah rendah. Ini disebabkan ianya didapati amat sesuai dijalankan oleh murid-murid pada peringkat ini. Pergerakan pengakap kanak-kanak merupakan satu cara didikan yang boleh dijalankan di dalam dan di luar sekolah. Aktiviti pergerakan pengakap kanak-kanak mudah diikuti dan menarik minat murid-murid. Di samping itu, ia dapat pula menyamai sifat-sifat kepimpinan, bekerjasama, tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan mereka. Selalu sedia, itulah cogan kata atau moto yang dipegang oleh pengakap. Di sini persetiaan pengakap, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut Undang-Undang Pengakap. Undang-Undang Pengakap dipercayai taat, berguna, bersaudara, berbudi, kasihkan binatang, menurut perintah, tabah hati, berjimat, suci fikiran, suci perkataan dan suci perbuatan. Di sini anda dapat lihat pakaian seragam bagi pengakap, bagi lelaki dan juga perempuan. Kita beralih pula kepada Persatuan Pandu Puteri Tunas. Pandu Puteri dikenali sebagai pengakap puteri USA di Amerika Syarikat adalah organisasi kepanduan untuk gadis dan pemudi. World Association of Girl Guides dan Girl Scouts adalah badan penyelia antarabangsa kepada pergerakan kepanduan atau kepengakapan kaum perempuan. Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya dalam tahun 1917 apabila ia didaftarkan di Kolkata tetapi pusat pentadbiran di Singapura. Sehingga tahun 1956, Ibu Pejabat Kebangsaan kini terletak di Wisma Pandu Puteri, Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur sejak tahun 1997. Dasar program bahagian Pandu Puteri Tunas membolehkan ahli menghayati dan menguasai asas Pandu Puteri. Ahli Pandu Puteri Tunas berumur 9 hingga 12 tahun. Seorang kanak-kanak perempuan hanya boleh menjadi ahli Pandu Puteri Tunas sehingga berumur 12 tahun. Dia dilantik menjadi Pandu Puteri Tunas setelah lulus ujian pra-persetiaan. Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai tujuan mendidik, melatih dan mengembangkan potensi semua ahli persatuan supaya menjadi warga negara yang peka, berwibawa, berketerampilan dan berdisiplin. Harapan Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah untuk menghasilkan insan yang taat dan setia berguna. Cekap dan amanah. Bertimbang rasa, mempunyai inisiatif berdaya kreatif dan selalu sedia memberi khidmat untuk membantu orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan dan latihan melalui program Pandu Puteri mengutamakan sistem kumpulan yang menjadi ciri utama dalam Persatuan Pandu Puteri dan pengakap puteri sedunia. Tolong orang selalu. Itulah cogan kata atau moto yang dipegang oleh Persatuan Pandu Puteri Tunas.
Di sini anda dapat lihat persetiaan Pandu Puteri Tunas. Dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia akan menjalankan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan negara saya Malaysia, menolong orang setiap hari, terutamanya mereka di rumah dan mematuhi Undang-Undang Pandu Puteri Tunas. Undang-Undang Pandu Puteri Tunas hanya dua, iaitu Pandu Puteri Tunas selalu menurut ajaran orang yang tertua daripadanya. Pandu Puteri Tunas tidak menurut kehendak hati sahaja. Seterusnya, Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Pergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang bergerak secara sukarela di sekolah rendah, menengah, institusi dan maktab perguruan serta institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia. Aktiviti PPIM dijalankan bertujuan untuk membimbing puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengembangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pergerakan Puteri Islam Malaysia diwujudkan pada tahun 60-an oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Mulia Tunku Puan Besar Kusyah Raja Permaisuri Agong yang pertama. Keanggotaannya hanya untuk pelajar sekolah menengah. Ketika itu, kurikulum hanya berdasarkan kepada aktiviti keagamaan dan khidmat masyarakat yang bersifat memberi bantuan kepada golongan miskin. Pada 17 Jun 1981, PPIM telah dilancarkan dengan rasminya oleh Duli Yang Amat Mulia Raja Permaisuri Agong ke-6, Almarhumah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang, Tengku Hajah Afzan bin Almarhum, Tengku Panglima Perang, Tengku Muhammad Rahimullah di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang amat berbahagia Tuh Puan Nur Rashikin Ismail dilantik sebagai Yang di-Pertua PPIM yang pertama. Hari Puteri disambut pada 17 Jun setiap tahun bagi memperingati kelahiran PPIM dan ia pertama kali diadakan di peringkat kebangsaan pada 20 Jun 1987. Pada Hari Puteri 1988, Majlis Pentadbir Kebangsaan PPIM telah mengiktiraf Puteri Cemerlang dan Piala Pusingan bagi anugerah tokoh puteri telah disumbangkan oleh Duli Yang Amat Mulia Raja Permaisuri Agong Tunku Bainun pada 11 September 1993. PPIM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan beruniform di dalam kurikulum di seluruh maktab perguruan Malaysia. Berilmu, berilman, beramal, itulah cogang kata yang dipegang oleh Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Visinya melahirkan generasi masyarakat yang mempunyai ciri-ciri berikut: beriman dan berakhlak murni berdasarkan prinsip-prinsip Islam, mempunyai kesihatan diri dan mampu membangunkan diri secara bersepadu, iaitu dari segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal. Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturahim sesama puteri dan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Mesti memperlihatkan kepada puteri kebenaran Al-Quran dan Hadis di dalam konteks alam dan kehidupan yang nyata melalui program-program yang dijalankan. Memberikan pendidikan dan latihan tidak formal kepada masyarakat, khususnya puteri melalui aktiviti yang mencabar dan menarik. Melengkapkan puteri dan masyarakat dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyumbang secara positif kepada diri,
keluarga dan masyarakat. Di sini anda dapat lihat pakaian seragam PPIN. Seterusnya, Bulan Sabit Merah Malaysia. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ditubuhkan pada 1948 sebagai cawangan Persatuan Palang Merah Malaysia Britain di Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1950-an, lebih banyak cawangan persatuan ditubuhkan di Malaysia bermula di Pulau Pinang pada tahun 1950 dan kemudian di negeri-negeri lain. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, cawangan di Semenanjung Malaysia dikenali sebagai Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu. Persatuan tersebut mendapat pengiktirafan oleh Persatuan Palang Merah Antarabangsa pada 4 Julai 1963 dan menjadi ahli Badan Antarabangsa pada 24 Ogos 1963. Berikutan penggabungan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak serta penubuhan Persekutuan Malaysia pada September 16, 1963, suatu penggubalan Akta baru yang dikenali sebagai Akta Persatuan Palang Merah Malaysia. Penswastaan Akta 1965 telah bertindak menggabungkan Persatuan Palang Merah Malaysia dan cawangannya Persatuan Palang Merah di Sabah dan Sarawak di bawah nama baru iaitu Persatuan Palang Merah Malaysia. Ia dibentangkan di Parlimen dan digazetkan pada 1 Julai 1965. Pada September 1975, Persatuan Palang Merah Malaysia telah ditukar nama kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia selaras dengan kebenaran penukaran nama Akta Persatuan Palang Merah Malaysia pada Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia 1975 oleh Parlimen Malaysia. Cergas pada masa aman dan perang. Itulah cogan kata Bulan Sabit Merah. Prinsip-prinsip asas pertubuhan. Memberikan pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang cedera di medan perang, mencegah dan meredakan kesengsaraan, melindungi nyawa dan kesihatan, memupuk kesefahaman, kerjasama, hormat menghormati dan kedamaian sesama manusia. Inilah pakai seragam mereka. Tunas Kadet Remaja Sekolah. Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS telah bermula diasas pada 15 Mac 1959. Sekolah yang menjadi sekolah pertama menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati Kuala Lumpur yang sekarang dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh Encik Wan Muhammad Arifin bin Wan Husin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk murid-murid sekolah menengah. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Ini kerana TKRS merupakan KRS di peringkat awal. Kurikulum, matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah. Pada awal penubuhan, pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah. Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama TKRS. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran yang berbahagia Datuk Noh bin Umar di Stadium Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Ilmu, iman, amal itulah cogan kata TKRS. Undang-undang mereka ialah mestilah mencintai Allah dan Rasul lebih dari yang lain, ikhlas kerana Allah, beramah mesra, anggota syabab atau fatayat adalah saudara antara satu sama lain, sentiasa bermuka manis, bersikap berani dalam menghadapi berbagai ancaman, sabar dalam menghadapi segala bentuk kesukaran, menepati janji dan masa, tahu menggunakan sumber-sumber asli alam,
boleh dipercayai dan boleh menyimpan rahsia. Inilah pakaian seragam mereka. Seterusnya, Tunas Pertahanan Awam atau TUSPA. Usaha penubuhan program unit beruniform kurikulum sekolah rendah Tunas Pertahanan Awam Malaysia bermula pada bulan Mei 2013 apabila kertas cadangan yang pertama bagi penubuhan TUSPA dikemukakan oleh Lieutenant Muda Muhammad Syamim Azri bin Mustafa kepada pihak cawangan pasukan sokongan bahagian pengurusan angkatan IPPE. Draft kurikulum latihan bagi TUSPA siap dibentuk Jun 2013. Draft tersebut seterusnya dipanjangkan kepada pengarah bahagian pengurusan angkatan, Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Draft kertas cadangan pelaksanaan program unit beruniform TUSPA yang lengkap kemudiannya telah dibentuk pada Disember 2013. Hampir setahun kemudian pada 21 hingga 23 November 2014, berlangsungnya seminar KOL siswa-siswi Pertahanan Awam Peringkat Kebangsaan bertempat di Universiti Malaysia Perlis dan Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Dalam seminar tersebut terbentuknya pengisytiharan deklarasi seminar keempat iaitu memperkasakan PROKSPA di peringkat sekolah rendah. Kewujudan deklarasi tersebut telah membantu serta menguatkan lagi usaha dalam merealisasikan pembentukan TUSPA di sekolah rendah. Seminggu selepas berlangsungnya seminar tersebut, berlangsung pula satu bengkel penubuhan TUSPA bertempat di Pusat Pertahanan Awam Negeri Perlis pada 27 hingga 29 November 2014. Bengkel tersebut telah menghasilkan satu kertas cadangan yang lebih sempurna dan terperinci termasuk struktur TUSPA dari segi pengurusan, organisasi latihan, pakaian, seragam dan lain-lain lagi. Para peserta bengkel terdiri daripada pegawai-pegawai Cadet Corps SISPA IPG Kampus Perlis, guru-guru sekolah rendah seluruh negara, serta para pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis yang diketuai oleh Meja Bersekutu Muhammad Noor bin Hamzah. Bengkel tersebut disempurnakan oleh YS Lieutenant Colonel Ishak bin Muhammad Razli, Pengarah Pertahanan Awam Negeri Perlis. Lebih setahun kemudian pada 7 Januari 2016, sesi pembentangan kertas cadangan dan taklimat secara terperinci TUSPA telah dilaksanakan di hadapan pengarah pengurusan angkatan, Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia pada ketika itu. YS TPJ Roslan bin Wahab bersama para pegawai pada bahagian pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia bertempat di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Sejarah tercipta apabila permohonan bagi pelaksanaan projek rintis program padan beruniform TUSPA tersebut diluluskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan surat kelulusan oleh pihak bahagian kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertarikh 8 April 2016. Kelulusan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencetuskan satu lagi bengkel iaitu bengkel penubuhan dan pemurnian buku panduan Tunas Pertahanan Awam Malaysia bertempat di Akademi Latihan Pertahanan Awam Bangi Selangor. Ini adalah pakaian seragam rasmi bagi TUSPA dan t-shirt mereka. Begitulah pengenalan asas bagi unit-unit beruniform di sekolah. Saya harap anda dapat mengikutinya dan ilmu bermanfaat ini dapat digunakan untuk anda ke peringkat yang seterusnya. Sekian, terima kasih.